Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua penonton bicara pengembangan Extend edisi 7.0 melalui Facebook Live Pusat Transformasi Komuniti Universiti UCTC UPM dan Facebook Live Universiti Putra Malaysia. Program pada hari ini merupakan kerjasama dengan Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar UPM, Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina UPM dan juga pejabat pendaftar UPM. Saya amat gembira bersama anda pada petang ini untuk membincangkan satu topik yang sangat viral di media-media sosial dan juga tular pada ketika ini berkaitan dengan tanaman hiasan dalaman. Saya harapkan semua penonton kekal bersama saya bersama dengan panel pada hari ini sehingga ke penghujung siaran, dan paling penting jangan lupa klik like dan share Facebook Live kita pada hari ini. Sebelum saya pergi lebih jauh lagi, izinkan saya perkenalkan diri saya dahulu selaku moderator pada hari ini. Nama yang diberikan adalah Ainul Mardiah binti Muhammad Ghazali dan saya bertugas sebagai pegawai pertanian di UCTC UPM. Seperti yang kita maklum, tumbuh-tumbuhan merupakan satu hidupan yang sangat penting dan mempunyai interaksi yang sangat penting kepada kita untuk membekalkan udara yang bersih. Tetapi kini berkaitan dengan fenomena pokok viral, tak kisah pokok jenis apa pun, lidah jin ataupun lidah mertua, ataupun devil's ivy ataupun monstera yang selalu dicari-cari oleh setiap netizen sekarang ni, dijadikan sebagai satu pilihan untuk hobi ataupun koleksi, dan juga ada juga yang menjadikan tumbuh-tumbuhan hiasan dalaman sebagai terapi dan juga penjanaan pendapatan baru. Yang menariknya yang ingin saya kongsikan di sini, ada yang mengatakan pokok-pokok tersebut mempunyai kelebihan dalam membersihkan habuk dan juga udara. Sampai ada yang mengatakan tiada lagi habuk di atas meja ataupun di mana mereka letakkan pokok tersebut. Jadi bersama kita pada hari ini, suka saya perkenalkan ahli panel yang akan bersama-sama dengan saya untuk membincangkan topik fenomena pokok viral, fakta dan kesan terhadap persekitaran. Saya perkenalkan bersama kita pada petang ini, panel pertama iaitu Dr. Nazatul Shadia binti Zainuddin, pensyarah kanan dari Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar UPM. Dr. Nazatul merupakan seorang pensyarah kanan dan mempunyai kepakaran dalam penilaian impak persekitaran, pelan pengurusan impak persekitaran dan pengajian kualiti udara. Apa khabar Dr. Nazatul? Oh, baik. Ya, Doktor bersiaran dari Waalaikumsalam. Doktor bersiaran dari fakulti ya? Ya betul. Daripada fakulti. Okey, panel yang kedua kita yang lebih dikenali sebagai kaunselor CTF, nama manjanya ataupun nama penuhnya Puan Siti Fatimah binti Abdul Ghani yang juga pegawai psikologi kanan pejabat pendaftar UPM. Apa khabar Puan Siti F? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. So saya nampak ada pokok kat belakang tu. Betul, viral kan? Viral, itulah. Tengoklah studio kami ni pun macam-macam ada pokok ni. Okey, panel ketiga kita, Puan Aini Jasmine bin Ghazali ataupun lebih selesa dikenali sebagai Puan Jasmine. Seorang penyelidik dalam pengajian landscape dari Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina UPM. Dan kepakaran Puan Jasmine adalah dalam sains persekitaran, arkitek landscape dan juga kualiti udara dalaman. Baik, kita mulakan dengan pusingan pertama dulu. Okay, sebagaimana yang kita tahu, kesejahteraan dan juga kesihatan manusia bukan sekadar untuk penjagaan dari segi makanan, minuman ataupun juga menjalankan senaman. Sebaliknya amat berkait rapat juga dengan kita sebagai manusia menghirup udara yang bersih dan udara yang segar serta kualiti udara di persekitaran kita. Berdasarkan kajian di United States yang saya baca, lazimnya manusia menghabiskan lebih kurang 90% daripada masa mereka di rumah ataupun di pejabat ataupun di sesebuah ruang tertentu. Dan juga menurut jurnal Impact of Indoor Environmental Quality
on Occupant Wellbeing and Comfort pada tahun 2016 mengatakan kualiti persekitaran dalaman mempunyai kesan langsung terhadap keselesaan, kesihatan dan produktiviti penghuni. Pastinya, kualiti persekitaran bergantung kepada punca-punca yang menyebabkan pencemaran sehingga boleh berlakunya sindrom bangunan sakit. Ini adalah kali pertama saya mendengar rupa-rupanya ada sindrom bangunan sakit ataupun sick building syndrome. Jadi soalan saya kepada panel yang pertama, Dr. Nazatul, apakah punca-punca ataupun faktor yang mempengaruhi kepada kualiti udara sesebuah ruang, terutamanya di rumah dan di pejabat yang kita lebih banyak luangkan masa di tempat itu? Silakan doktor. Okey, bagi menerangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualiti udara dalaman ni, dia ada beberapa faktor lah. Yang pertama, kita perlu lihat dari segi faktor fizikal seperti suhu, kelembapan, kelembapan dalaman dan juga pergerakan udara itu sendiri di dalam kawasan dalam. Okey, yang kedua adalah berdasarkan kepada faktor bahan cemar udara. Okay, bila kita cakap tentang bahan cemar udara ini dibahagi kepada beberapa bahagian ya. Yang pertama kita bercakap tentang bahan cemar udara kimia. Okey, yang mana sebagai contohnya seperti karbon monoksida, formaldehyde, zarah terampai, ozon, paras tanah dan sebagainya yang hasil daripada sumber-sumber yang terdapat di dalam kawasan dalaman lah. Okey, tak kira kawasan rumah ataupun kawasan dalaman pejabat lah. Dan yang ketiga adalah dari segi kita panggil prestasi pengalih udaraan lah. Yang ni kita lebih fokuskan kepada kepekatan karbon dioksida lah yang kita hembus tu lah. So yang ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualiti udara sesebuah kawasan tu. Okay. Dan satu bahagian adalah berkenaan dengan bahan cemar biological. Okay, bila kita cakap bahan cemar biological ni, kita merujuk kepada kulat, bakteria dan sebagainya yang berada dekat dalam kawasan dalaman tertentu itu. Okey. Ada beberapa faktor tadi kan doktor ada mention berkenaan dengan faktor fizikal dan bahan-bahan partikel-partikel yang kita tak nampak. Betul. Jadi seperti yang kita dengar sekarang ni, timbul perkongsian di media massa dan juga media sosial berkenaan dengan kebaikan tanaman hiasan dalaman yang mampu menapis udara ataupun membaiki kualiti udara berdasarkan daripada kajian NASA yang telah dilakukan jauh pada satu ketika dahulu, saya kira pada tahun 1989, yang mengatakan sesetengah tumbuhan ni mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Jadi berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh Puan Jasmine ataupun penemuan yang telah diperoleh oleh Puan Jasmine, apakah tanaman hiasan ini berupaya membersihkan udara dalam persekitaran ruang kita? Benda pertama yang kita kena faham ialah objektif utama kajian NASA itu dilakukan. Sebab tujuan dia ialah nak cari jalan macam mana nak tingkatkan kualiti udara untuk angkasawan dalam satu ruang yang 100% tertutup. So kajian NASA mendapati dalam ruang yang sempit tu ada 300 jenis VOC atau Volatile Organic Compounds, itu atau cakap bahan mudah meruap. So kajian NASA ni nak tengok pokok mana yang paling berkesan untuk filter gas-gas beracun yang tak bagus untuk kita ni. So kalau kita nak aplikasikan dapatan kajian ni kepada konteks kehidupan harian kita, kita kena tengok perbezaan dia. Kajian NASA ni dia pakai bekas yang kecil, spesifik pokok dan ruang yang kecil. Macam kalau kita kawasan rumah dengan kawasan pejabat kita besar dan kita ada variable lain seperti tingkap, pintu. So kita tak boleh nak cakap dengan membeli beberapa pokok ni dia akan terus baiki kita punya udara. Dia kurang tepat. Sebab macam Nazatul cakap, kualiti udara ni dia dipengaruhi dengan macam-macam faktor. Sekarang luar pun mempengaruhi dalam kita macam mana. Macam apa kita buat dalam bilik pun mempengaruhi kadar kandungan yang tak nak dan ada dalam kita punya ruang. So kalau macam nak kata sekarang ni pasal viral, dia boleh sedut habuk. Dia tidaklah menyedut habuk.
pokok ni dia bukannya vacuum cleaner. Kata macam kajian yang melibatkan particulate matter ataupun habuk-habuk yang halus-halus ni. Sebab kalau habuk-habuk yang paling halus sekali dia boleh masuk sampai ke paru-paru kita. So itu yang dikatakan bahayanya habuk-habuk halus ni. So kalau macam nak kata dia menyedut tu tidak. Cuma pokok dia menyediakan luas permukaan tahan untuk memerangkap habuk. So bila kita tak buka kipas, habuk akan perlahan akan jatuh tau. Dia akan jatuh atas daun ni. So daun ni dia mengumpul habuk. Dia tidak jadi sebagai vacuum. Yang menyebabkan kurangnya kandungan habuk dalam sesuatu kawasan. Memang ada kajian yang mengatakan bila kita introduce pokok dalam kawasan rumah, jumlah habuk tu memang didapati memang berkurang. Saya rasa keadaan habuk ni terbukti sebab saya sekarang pun tengah batuk walaupun ada beberapa jenis pokok indoor kat belakang saya ni. Plus sebab saya pun terbatuk-batuk juga ni. Okay. Sorry. Okay. Saya nak share juga kat sini ya. Hasil daripada makluman Puan Jasmine juga. Ada sebuah buku karangan Dr. Bill Wolverton yang diterbitkan pada tahun 2010 bertajuk Plants, Why You Can't Live Without Them. Berkenaan bagaimana pokok boleh menjadikan kehidupan manusia itu sihat dan menggembirakan. Dan berdasarkan pemerhatian saya, sebab saya sendiri juga bila tengok orang beria-ria membeli pokok-pokok ni, so saya pun cubalah buat pemerhatian di nursery dan saya dapati banyak pokok yang kita tak berapa minat sangat sebelum ni boleh habis sampai susah nak dapat ataupun dekat kampung-kampung dulu mak-mak kita ada je tanam pokok lidah jin ke lidah mertua ke ataupun pokok-pokok keladi tu kan, biasanya tak peduli pun pasal pokok tu, tapi sekarang ni habis semua tempat orang cari. Dan baru-baru ni kita boleh dapat daripada berita katanya pokok tu dah boleh mencapai harga sehingga ke RM200. Padahal dalam satu pot asalnya harga dalam RM10 ke RM15 saja. Dan soalan saya khas kepada kaunselor CTF sebagai seorang kaunselor yang memahami jiwa dan keperluan manusia dalam konteks psikologi manusia. Bagaimana tumbuhan ataupun tanaman hiasan ini berkait dengan manusia dan adakah tumbuhan ini boleh menjadi terapi kepada manusia? Silakan Puan. Okey, terima kasih Puan Ainur. Saya harap lepas ni batuknya hilang Alright, so terima kasih juga pada ahli panel yang lain, Dr. Nazatul dan juga Puan Jasmine ya. Terima kasih dan juga kepada UCPC di atas peluang dan kesempatan. Baik, untuk kita lihat interaksi antara pokok dan juga manusia memang signifikannya ada. Ya, sebab kita adalah makhluk sosial ya, dalam psikologi kita dikenali sebagai makhluk sosial. Bila makhluk sosial maksudnya kita perlukan interaksi ya. Interaksi kita yang paling agung sememangnya dengan yang Maha Pencipta lah, Allah SWT ya. Yang keduanya adalah perhubungan kita dengan sesama manusia ya. Dan yang ketiga adalah perhubungan kita dengan alam persekitaran ya, yang menjadikan semua ini sebagai satu ekosistem yang unik, yang bermanfaat dan yang memberikan kebaikan kepada setiap entiti dalam ekosistem itu. Ya, sama ada kita sebagai manusia dan juga tumbuhan ya ataupun haiwan-haiwan di luar sana. Maknanya di alam persekitaran ini kita ada interaksi. Dan apabila ada interaksi, dia akan memenuhi getaran-getaran energi yang ada dalam badan kita. Bermula daripada pemikiran, kita panggil kognitif ya, kepada perasaan kita dan akhirnya kepada tingkah laku kita. Maksudnya apa yang kita fikirkan pada akal kita lah. Bila dah jadi trend, semua orang yang tak berapa nak rajin sebelum ni kan dah jadi rajin. Lepas tu tak berapa nak suka katanya menyemak aja pokoknya dia laman dan sebagainya. Dia nak kosong aja, dia rasa tenang dengan kosong tu. Tapi bila dah jadi trend, mak-mak ni berebut pergi ke nursery. Kan? Untuk macam beli. saya lah tu.
Ya, so maknanya ada trend di situ yang memberikan getaran energi yang positif kepada mereka yang mengambilnya sebagai positif. Ya, bila kita ambil benda itu sebagai positif, akhirnya dia jadi terapi. Terapi bila cantik pula mata kita, dia akan jadi ada interaksi di situ secara tidak langsung. Interaksinya contoh, I know dah beli ke pokok tu. Kan? Lepas tu dia masuk pula dekat media sosial ni kan, ada Instagram, ada Facebook, dia ada pula grup-grup yang khas ni tentang pokok-pokok viral ni. So dia ada komunikasi di situ. Daripada yang tak kenal kepada yang kenal, daripada yang tak berapa nak rapat, dia jadi rapat kerana pokok viral. Jadi ada getaran energi yang positif di situ. Maksudnya ada interaksi secara langsung dan secara tidak langsung. Okay, tadi Puan Siti katakan getaran energi. Saya nampak kat sini para penonton kita mungkin ada getaran ilmu yang baru. Maksudnya setiap peminat-peminat pokok yang baru ni, mereka berusaha untuk dapatkan setiap koleksi daripada spesies-spesies tertentu. Dan juga mereka juga boleh belajar berkenaan dengan nama-nama saintifik. So di situ adalah penambahbaikan ataupun penambahan ilmu pengetahuan kepada komuniti kita sekarang ni. Okay, sehingga kini kita boleh dapat tahu ke berapa jumlah viewers kita? Okay, para penonton boleh teruskan share dan like Facebook live kita pada hari ini supaya lebih ramai lagi penonton kita untuk dapat maklumat ataupun pengetahuan daripada perkongsian kita pada hari ini. Dan saya pastinya maklumat yang kita dapat pada hari ini penting kerana perkongsian ini adalah berdasarkan daripada kajian saintifik yang telah dijalankan oleh pakar dari Universiti Putra Malaysia. Dan jika anda mempunyai sebarang soalan ataupun pandangan, anda boleh tinggalkan soalan dan pandangan di ruangan komen. Dan insya-Allah saya akan ajukan kepada para panel kita pada pusingan yang ketiga nanti. Okey, kita teruskan untuk pusingan yang kedua pula kepada Dr. Nazatul ya. Mungkin ada juga sesetengah daripada kita mempunyai pilihan yang lain selain daripada tumbuh-tumbuhan untuk membersihkan udara ataupun menggunakan contohnya alat untuk membersihkan udara. Jadi apakah pada pandangan dan juga show Dr. Nazatul perkara-perkara lain yang boleh kita lakukan untuk meningkatkan kualiti ruang udara di sesebuah ruang kita? Okey, bila kita bercakap tentang bahan atau perkara-perkara lain yang meningkatkan kualiti udara dalaman ni, okey, sebenarnya perkara yang paling mudah adalah dengan mengambil langkah meningkatkan pengaliran udara daripada luar ke dalam sesuatu ruang lah, supaya kita ada pengaliran udara yang baik. Dan apa jua bahan cemar yang tidak baik yang berada di dalam kawasan dalaman ni boleh dibawa keluar. Itu cara yang paling okey, yang kedua, kita tahu bahan cemar yang terdapat di dalam ruang dalaman ni biasanya datang juga daripada kawasan dalaman tu sendiri. Contohnya daripada asap tembakau yang bagi yang merokok. Okey, bagi yang memasak kalau kat rumah yang masih pakai gas untuk memasak, dia ada mengeluarkan gas-gas bahan kimia ataupun biologikal yang berbahaya lah. So apa yang kita buat kat sini, kita kurangkan aktiviti-aktiviti tersebut lah. Okay. Dan seterusnya kita juga kalau dari segi macam perkakasan memasak ni, saya suggest kita boleh kita memasang penyedut asap supaya asap-asap ni terus disedut keluar. Okey, daripada dia terdedah kepada penghuni yang berada di dalam lah. Okey, dan kita kerap membersihkan dan mengawal kelembapan dan ini adalah dari segi untuk mengurangkan bahan cemar biologikal lah seperti kulat dan bakteria ni. Okey, sebab kita tahu untuk biologikal seperti kulat dan bakteria dia mudah untuk membiak di kawasan yang lembap. Sebagai contoh, jika ada kebocoran ataupun ada takungan air, yang tu dia boleh meningkatkan lah kadar pembiakan dekat situ. Okey, dan
Ya, kita memang untuk kawasan dalaman kita tak ada indikator ataupun kita tak ada macam seperti kawasan luaran kita ada API atau kita air pollution index untuk melihat keadaan kualiti udara di luar. Okey, kita tak ada untuk kawasan dalaman. So jika saya cadangkan jika kawasan luaran kita mempunyai kualiti udara yang tidak baik seperti dalam kita panggil musim jerebu kan. Kita tahu kualiti udara tak berapa nak baik. So tak patutlah kita nak membuka semua tingkap dan pintu waktu tu. So apa yang saja adalah kita boleh menggunakan penapis udara lah, tapi dengan mengambil kira penyelenggaraan untuk membersihkan penapis tersebut. Sebab kita tahu kalau penapis ni tidak dibersihkan secara berkala, okey, dia boleh mengurangkan ataupun tidak memberi fungsian asal dia untuk menapislah bahan-bahan kimia dan ni lah. Itu adalah Tetap kena bersihkan dengan sendiri. betul, betul. Okey, macam kita tahu contohnya di ruangan pejabat, kita menggunakan kapet dan juga satu ruang yang tertutup dengan penggunaan aircon ataupun cat di dinding-dinding semua. Dalam tempoh PKP baru-baru ini, adakah kualiti udara dalam sesebuah pejabat itu akan memberikan kesan kepada kita sebagai pemilik kepada ruangan itu dalam tempoh PKP yang kita tidak menggunakan ruang-ruang tertentu tu, Doktor? Macam mana tu? Macam mana semula soalan dia? Contohnya dalam Ada tersekat. contohnya dalam pejabat, kita dah tinggalkan pejabat tanpa hadir lebih kurang dalam 2 bulan lebih. Jadi saya pasti dalam ruang yang seperti itu mungkin banyak ataupun kualiti udara dalam pejabat kita berkurangan. Jadi adakah situasi itu akan memberi kesan kepada kita apabila kita masuk ke dalam ruangan tu? Ya, betul. Bila kita tinggalkan sesuatu kawasan dengan waktu yang lama lah, biasanya kita dapat lihat dengan mata kasar, habuk terkumpul ya. Susahlah untuk kita lihat dengan mata kasar. Dan dia boleh terdedah kepada diri kita lah, tapi kita tahu tinggalkan ruang pejabat dengan waktu yang lama, jangka masa yang lama. So apa yang kita perlu buat memang kita perlu bersihkan dululah sebelum kita melakukan jual aktiviti lah waktu tu. Okey, terima kasih Dr. Nazatul. Okey, kita pun sedia maklum, tanaman hiasan ni tak sama dengan tanaman-tanaman yang lain. Biasanya tanaman-tanaman yang lain ni warnanya hijau sahaja, mempunyai daun yang lebih kurang sama. Dan lazimnya pokok hiasan ni mempunyai variasi warna dan juga corak dan pattern-pattern tertentu mengikut jenis-jenis spesies. Contohnya macam pokok kalathea yang ada pelbagai warna, pink, putih, ada juga yang jenis variegated. Apatah lagi dengan keupayaan yang boleh menjalankan, boleh memberikan satu apa yang saya katakan sebagai pokok yang boleh mengembang dan menguncup mengikut cahaya ataupun tempoh masa tertentu. Dan ini menjadikan keinginan kita sebagai manusia ni untuk mendapatkan sesuatu yang menarik, yang yang berbeza dengan tanaman-tanaman yang lain. Dari segi warna dan corak, adakah dua perkara ini boleh meningkatkan mood ataupun produktiviti seseorang, Puan Siti? Okay, terima kasih. Baik, kalau kita lihat sesekitaran kita hari ini kan, kalau kita tengok dekat skrin ni je pun kan, kita tengok background Puan Ainul warnanya hijau kan, Dr. Nazatul kita di pejabat settingnya kan, Puan Jasmine pun sama juga, saya pula backgroundnya, ia penuh dengan warna-warni. Pakaian kita juga berwarna-warni. Jadi kalau plain sahaja dia akan jadi plain lah ya kehidupan ini. Jadi bila kita katakan perkaitan antara warna dan juga corak dengan kehidupan memang sangat akrab lah dia punya perkaitan itu. Kerana kita ada sensory motor, kita ada keperluan untuk penglihatan kita. Kita nak tengok kan, ada mata pandang orang kata. Jadi dengan pandangan itu kita rasa sedap mata memandang. Kita nak tengok kekemasan, kecantikan ya, variasi yang ada di persekitaran kita dan akhirnya apa yang
kita lihat, ya kita pandang gitu, dia akan pergi kepada perasaan kita. Kalau cantik tu kita akan rasa, cantik pula background Puan Ainul tu. Kalau tahu macam tu, saya pergi live kat situ. Contoh kan, Somnian dekat situ, dia akan memberi satu getaran perasaan, emosi kita. Ya, emosi kita rasa selesa, rasa seronok, rasa tenang, rasa nyaman, dan akhirnya emosi-emosi itu akan memberi impak, ya, kepada tingkah laku kita. Kalau kita nampak kelam, gelap gelita, dah daripada keluar rumah tadi hujan lebat, tak nampak apa dah di persekitaran contoh. Kan, sampai office pula gelap aja bilik kita. Jadi kita perlukan pencahayaan, kita perlukan warna dalam kehidupan supaya ia memberi rangsangan, ya, kepada penglihatan kita, pendengaran kita. Pendengaran maksudnya bila orang puji. Kan, orang bagi kredit lah, ala kemasnya rumah dia, ala kemasnya bilik dia, ala cantiknya bunga pokok dekat tepi Puan J tu, contoh. Jadi Puan J akan rasa seronok tak Puan J? Seronok. Seronok. Bila seronok, dia akan rasa esok tambah lagi lah pokoknya. Kan? Itu yang jadi Kan? So dekat situ dia akan jadi ada kesan secara tidak langsung, dan ini warna-warna ini hanya akan dinikmati kepada mereka yang benar-benar faham tentang interaksi alam semesta yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ada sebab dan manfaat dia. Kita sahaja mungkin naif tidak tahu, adanya fahaman tentang warna-warna tertentu. Nanti mungkin Ainul boleh kupas jugalah, ya. Dari segi warna tu dia ada maksud dia. Warna hijau tu maksud dia lebih kepada ketenangan, emosi. Warna kuning tu untuk fokus. Nak fokus tu rasa lemau sangat kan. Macam anak-anak ni payah nak fokus, dia perlukan warna kuning. So kalau di rumah kita tu ada pokok, ada bunga, loceng, warnanya kuning. Jadi dia keluar tu, dia dah nampak dah, dia dah serap dah energi warna kuning tu secara tidak langsung. Dan warna biru yang kita pakai, contoh tudung saya hari ni kan, itu adalah untuk komunikasi. Siapa yang tergagap-gagap nak cakap ataupun malu-malu nak cakap ataupun tak berani nak bercakap, ya, malu-malu segan, perlukan warna biru supaya dia lebih lancar untuk komunikasi. Macam tu lah. So memang ada perkaitan dia. Kalau mak-mak dekat kampung ada tanam-tanam pokok bunga telang dan sebagainya kan, itu sangat bagus sebab dia merangsang kita untuk komunikasi, ya, untuk perhubungan kejiwaan. Dan secara tidak langsung pokok ni kita akan tengok warna-warna yang berbeza. Akhirnya secara tidak langsung dia relate kita dengan Allah SWT. Kita kata cantiknya, keindahannya. Kan, daripada pokok bunga ros tu ada beberapa puluh jenis warna. Dalam satu kelopak bunga ada warna-warna tone yang berbeza. Siapa yang cipta? Allah SWT. So dia ada interaksi di situ. Okey, ini sebenarnya satu ilmu baru, perkaitan antara warna pokok dan juga emosi ataupun kita punya personality diri pada ketika tertentu, pada ketika tertentu lah Puan Siti kan. Contohnya macam setengah orang dia suka pokok-pokok yang berbunga ataupun pokok-pokok yang tertentu mempunyai corak dan warna tertentu untuk dipilih. Tapi saya pasti bukan semua jenis pokok itu sesuai untuk ditanam ataupun diletakkan di sesuatu tempat. Keselamatan dan juga pemilihan pokok tu sangat penting saya kira, dan perlu kita ambil perhatian kerana tumbuh-tumbuhan tersebut akan berada bersama dengan kita, sentiasa dekat dengan kita. Jadi soalan kepada Puan Jasmine, apakah jenis-jenis tanaman hiasan dalaman yang sesuai dari segi keselamatan kepada manusia dan juga haiwan, ataupun mungkin Puan boleh kongsikan jenis-jenis tanaman dan juga kaedah untuk penjagaan tanaman tersebut sesuai untuk di ruang rumah ataupun di ruang pejabat. Silakan Puan. Soalan ni memang kerap saya dapat, dan juga sebab kami ada satu komuniti peminat pokok dalam Instagram.
Semenjak PKP ni memang banyak dapat soalan, pokok apa yang elok letakkan rumah. Dia pada saya lah, jenis tanaman yang kita nak bawa masuk, dia bergantung keadaan dalam rumah kita sendiri. Sebab kita kena ingat pokok ni benda hidup. Dia perlukan cahaya matahari, dia perlukan ventilation. Kalau tak dikitaran udara pun pokok tu dia tak happy dalam rumah. So bila pokok tu monyok, kita tengok dia, kita pun affected juga. Kan kaunselor, betul kan? So dia bergantung sepenuhnya kepada keadaan dalam rumah. Sebab kadang-kadang mungkin kita tengok kawan kita ada pokok monstera yang besar, giant tu. Kita pun nak juga. Tapi tengok rumah kita tak sesuai. Kita dah beli pokok tu mahal-mahal, lepas seminggu tengok-tengok pokok tu kembali kepada rahmatullah. So tapi kalau nak cakapkan yang sesuai untuk ditanam dalam rumah ataupun di dalam cabat, so macam saya cakap tadi, kriteria utama ialah kat dalam rumah. Tapi kalau kita nak tengok kepada yang mana yang terbaik berdasarkan kajian, saya senaraikan 5 jenis tanaman yang paling kerap dikaji. Biasanya pokok ni pun kalau dikaji pun kerana bergantung kepada sama ada pokok tu dia senang hidup dalam rumah ataupun tidak. So ini senarai pokok nombor 1 dalam kajian yang paling banyak dikaji ialah pokok Epipremnum ataupun pothos. Kalau tengok gambar ni, pokok ni orang panggil money plant kalau di Malaysia. Kalau nama saintifik dia Epipremnum ataupun nama Mak Saleh dia panggil pothos. Dia ada banyak jenis, ada 8 jenis. So ni salah satu. Ini satu lagi jenis pothos. Dia punya karakter yang paling kita boleh nampak dia punya bentuk daun. Dan dia jenis menjala juga. Ni satu lagi jenis neon pothos. Tapi kalau pokok neon ni, dia suka matahari banyak sikit. Kalau dia dapat tak cukup matahari, dia punya warna jadi hijau gelap balik. Yang kedua ialah jenis Syngonium, Polyphylum ataupun kita panggil arrowhead plant. Sebab tengok-tengok daun dia nampak macam busur, kepala busur. Ini jenis yang pink. Dan ni yang selalunya ramai juga orang beli. Kalau macam Puan Ainur kata tadi macam pokok-pokok keladi kan, ni kita ada dia lah ni. Pokok ketiga yang paling banyak dikaji dan bagus ialah spider plant atau Chlorophytum communis. Tengok Puan Ainur tayang pokok dia. Saya pun ada pokok arrowhead. Okay, so yang ketiga ialah spider plant atau Chlorophytum communisum. Ini satu lagi contoh. Ni bawah yang 7 juntai tu semua tu anak-anak dia tu. Kalau you cut, potong letak tempat lain, dia akan membesarlah jadi mother plant pula. Seterusnya yang banyak dikaji ialah Boston Fern ataupun Nephrolepis exaltata. Saya juga ada gunakan pokok ni dalam kajian master saya. Dan dia antara pokok yang paling berkesan untuk sedut VOC dalam ruangan bilik pejabat. Pokok yang kelima yang famous ialah Dracaena dramensis. Yang ni pokok ni dia bagus je kan. Kalau ruang yang memang gelap, kalau kita bagi dia lampu LED pun dia boleh survive. Sebab ada kawan kami yang bilik anak dia gelap. Dia letak pokok ni dan letak lampu LED je. Alhamdulillah pokok tu sampai sekarang masih lagi sihat walafiat lah. So kalau kita nak cakap pasal keselamatan pengguna pasal tanaman kan, sebab memang ada viral juga orang risau pasal pokok ni beracun dan sebagainya. Kalau jawapan kelakar saya ialah pokok hiasan tu bukannya ulam. Janganlah digigit-gigit. Tapi kadang-kadang kita ada anak kecil. So bila kita ada anak kecil, kita ajarlah anak kita, pokok ni jangan makan. Ni mak punya. Kalau kau gigit, mak marah. Kita ajar, kita didik kita punya keluarga untuk sayang tanaman. Macam mana kalau kita ada kucing dalam rumah lah. Kita sayang kucing, kata jangan pukul dia. Sama juga macam tanaman dalam rumah. Tapi ada juga setengah-setengah senario yang mana orang tu dia ada hypersensitivity. Dia sensitif terhadap pollen. Mungkin dia ada terkesan kalau macam setengah pokok yang ada getah beracun kan. Walaupun getah tu tak kena kat dia, tapi
sebab dia hypersensitif, benda tu boleh terkesan kat dia juga. So bila ada macam tu, kita kena aware lah. Kita kena tengok juga, okay, kalau aku tak tahan debunga, janganlah bawa masuk pokok yang berbunga ke dalam rumah. Kita kena main macam tu. Kita tak boleh cakap oleh sebab pokok lidah mak mentua tu beracun, semua orang tak boleh letak dalam rumah. Kita tak boleh macam tu sebab kita akan tengok senario. Macam contoh kawan saya, dia ada anak yang autistik. Dan biasanya budak-budak autistik ni dia ada sensitivity terhadap kulit. Dia ada banyak isu dengan eczema. Tapi bila dia bawa pokok banyak dalam rumah dia, alhamdulillah improve eczema anak dia. Dah tak seteruk dulu. Macam kawan-kawan yang ada kucing, diorang cakap pokok-pokok yang bergetah, contohnya Philodendron burmax, yang jenis arrowhead yang warna hijau. Yang tu akar dia tu kadang-kadang kalau kucing kunyah-kunyah pun dia boleh jadi efek. Dia boleh bagi kucing tu macam sakit perut. Tengok kita punya keperluan kita peribadi dan juga apa pokok kita nak bawa masuk dalam rumah. Kat internet memang ada banyak info. InsyaAllah kita kalau kita search sikit, kita boleh identify pokok mana sesuai ataupun yang tidak sesuai. So macam tadi Puan Ainul ada cakap tentang pokok yang sesuai dalam ruangan, rumah atau pejabat. Puan Jasmine, Ya. sebelum tu boleh offkan dulu share screen tu. Oh, ada nak tunjuk gambar tak? Okey, kejap Oh, okey, silakan. Okey. Lepas tu kalau macam kita nak katakan pasal kaedah dan lokasi tanaman yang sesuai dalam pejabat. Macam saya cakap sebelum ni, kita kena tengok dulu office kita macam mana. Sebab dia memang kaedah yang spesifik. Satu benda yang berkesan kepada kita tak semestinya akan berkesan untuk orang lain. Sebab kita macam yang Dr. Nazatul ada kata, penjagaan berkala pun penting. Macam mana tanaman juga sama juga. Kita kena pastikan kita dalam setahun, janganlah setahun tu tak pernah baja, dalam setahun tu tak pernah tukarkan tanah dia. Sebab pokok benda hidup, dia membesar. So bila besar lama-lama kalau akar tu penuh dalam pasu, dia dah tak boleh nak grow lagi. So kita kena tukarkan pasu, kena tukarkan tanah dia. So saya nak ajak penonton tengok slide contoh rumah kawan-kawan saya. Macam mana dan pokok diorang ada kat rumah. Tapi perlu saya ingatkan, nak jadi hutan macam rumah kawan-kawan saya ni, diorang betul-betul buka buku. Diorang betul-betul cari ilmu macam mana nak jaga tanaman ni semua. Dan beberapa kali juga diorang beli sebab nak kenal kan. Lepas tu tengah dalam fasa nak kenal-kenal pokok tu mati. Tapi cuba lagi, beli lagi pokok. Memang kena try and error, Betul. Okay. So macam ni contoh, antara kawan baik saya namanya Nadrah. Memang rumah dia macam hutan. Kalau masuk rumah, automatik kita rasa dingin sebab dia humidity content dalam rumah meningkat sebabkan ada pokok dalam rumah. Okay. Ni salah satu contoh, ni dalam bilik tidur dia, kat ujung katil dia. Dia ada beberapa jenis monstera dalam bilik dia. Dia kata monstera dia ni suka duduk dalam bilik dia sebab dia ada aircon. Tapi kucingnya tak kacau pokok-pokok ni? Kucing Tak yang ada. telah berilmu lah. Dia macam jaga anak, kita pun kena garang juga kucing kadang-kadang. Dia cantik sikit. Tapi alhamdulillah lah, kucing-kucing pun dia mungkin dia main, dia tak adalah makan, dia just main. Bila daun tu gerak kan dia geram tu je. Ni monstera dalam bilik. Macam saya cakap tadi, ada setengah pokok tu kalau bilik tu ada aircon kan, dia lagi cantik. Dia ada juga pokok yang ngada-ngada sikit sebenarnya. Ada pokok ada pokok dia nak sejuk. Ni seterusnya, ini kawan saya ni, dia ni memang peminat kaktus. Tengok anak kecil tau, dalam walker anak tu. Tapi sebab dari kecil, dia dah nampak pokok tu, dia tak, yelah kita dah ajar daripada kecil tau. So dia buat tak tahu je, tak ada pula ada gigi kaktus tu. So ni pun satu lagi kawan saya, banyak pokok kat rumah dia. Kalau rakan-rakan tengok slide saya tu ada Instagram nama Instagram account tu
Crazy Plant People Asia. Itu memang komuniti kawan-kawan kami semua. Kami tubuhkan di Instagram. Boleh follow lah dan tengok. Kami juga ada kongsikan tips dalam kami Instagram tu. Ni salah hati pokok lagi. Salah satu rumah lagi. Ni pun tengok. Oh, seronok tengok kaktus. Relax. Hanya dengan menggunakan sudut di rumah je kan? Yes, sudut. Dia tu cakap yang penting pencahayaan. Kalau kita tengok gambar semua melibat, dia nampak ada cahaya dapat dekat direct kat dia tau. Ni pun walaupun dekat dinding, tapi sebab dia ada sebelah tingkap, pokok semua hidup dengan segar dan cantik. Ni salah satu tips yang kami kongsikan dalam kami Instagram. Kalau orang kadang tanya kenapa pokok kuning, so sikit-sikit insyaAllah kita orang akan kongsilah tips-tips ni semua. So bolehlah follow Crazy Plant People Asia. Ni semua orang Malaysia dalam ni. Okey, maksudnya apa yang Puan Jasmine nak kongsikan di sini adalah kita menanam dan memilih tanaman itu perlulah dengan ilmu. Yes. Bukan hanya beli dan letak. Kiranya kita dah tak ada dah petua-petua 3T. Tanam tu dah tanam, tuai, tunggu masak tu semua dah tak ada. Kita kena tanam dengan ilmu. Macam saya sendiri, walaupun saya berada di UPM bertugas sebagai pegawai pertanian, saya tetap lagi belajar lagi. Walaupun tengok pokok saya ni, ada lagi yang masih warna kuning. Tapi pagi tadi saya dah trim lah. Banyak lagi perkara yang saya perlu belajar lah sebab saya lihat setiap pokok ni mempunyai ciri-ciri tertentu. Yes. Yang penting sekali saya suka ayat Puan Jasmine tadi, kena pastikan pokok kita happy. Betul? Betul. Yang saya lucunya tu lah. Kita tak happy. Itulah yang kita kaitkan dengan terapi dengan manusia kan, Puan Siti. Okey, saya nak tengok ada tak soalan daripada kita punya penonton. Okey. Soalan yang pertama daripada kita punya penonton. Apa pandangan panel berkaitan isu harga pokok di nursery yang semakin tidak masuk akal ni? Saya kira mungkin Puan Jasmine kot yang sesuai ni untuk menjawab soalan ni. Silakan Puan. Saya pun baru cakap pasal hal dengan suami saya kat rumah semalam. Sebab kita tak boleh kata kita kena faham sebab nursery owner pun dia berniaga. So bila orang cari banyak, dia ambil kesempatan. Tapi untuk naikkan harga sansevieria daripada RM15 kepada RM100 adalah pada saya sangatlah tidak patut. Benda ni jadi serius sebab ada antara kawan-kawan kami yang pokok sansevieria dia dicuri di rumah. Mencari pokok sansevieria tu. So kalau macam nak kata kita nak kawal pun kita tak ada standard dari segi base untuk macam mana letakkan harga tanaman-tanaman ni. Jadi saya kita sebagai pembeli kita kena bijaklah juga. Jangan sebab kita nak sangat-sangat kita pergi dan kita main beli je. Seelok survey dulu ataupun tanya kawan-kawan, tanya orang-orang yang memang biasa ada tanaman yang biasa pergi nursery dan beli sebab kami perasan kawan kalau harga berubah sebab memang kami community memang orang kalau sebulan tak pergi nursery tu memang tak duduk diam lah. Memang emosi juga tu kan. Betul. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalannya saya pilih soalan kepada Puan Siti dulu. Bagaimana pokok hiasan ini sendiri mampu mempengaruhi emosi manusia? Contohnya macam tadi Puan Jasmine kata, beli pokok kita rasa kita suka, but then pokok tu mati secara tiba-tiba. Adakah perasaan tu boleh memberi kesan kepada emosi kita sebagai pemilik pokok tu? Apa pandangan Puan Siti? Okey, saya mungkin terima kasih pada yang bertanya.
Terima kasih juga pada Puan Daido bagi saya untuk menjawab dulu. Okey, so saya rasa ada untuk share dekat sini sikit ya berkaitan dengan warna tadi ya. Kenapa kita kata bagaimana pokok ni dia boleh ada kesan emosi pada kita ya. So kesan emosinya yang kita tengok dari segi warna dan psikologi manusia tu. Ada nampak tak? Kita tengok dia punya warna-warna tu, kalau kata warna tu adalah warna merah macam bunga ros, bunga raya kan, bunga kertas ya. So dari segi tenaga warna itu sendiri memberikan tenaga fizikal. So bila tenaga fizikal tu kita dapat cukup ya dengan hanya tenaga yang ada di persekitaran daripada sumber asli iaitu alam sekitar, maka kita akan lebih nyaman, kita akan lebih bangkit pagi tu lebih bersemangat. Ataupun di laman kita sebelum kita nak pergi kerja kan, kita siram pokok. Itu berlaku pada saya, tapi terlupa pula saya nak sendkan dekat Puan J gambar rumah saya. Tak boleh kita kongsi sama-sama kan? So kita nampak ya, kalau warna merah tu adalah lebih kepada tenaga fizikal, warna orange muka bunga-bunga kan, daisy dan sebagainya, yang itu lebih kepada tenaga pertumbuhan dan pengembangan ya. Untuk kuning tadi saya dah kata tenaga fokus kan. Hijau tu dia memang memberi tenaga harmoni dan tenang. Mungkin lepas ni pun Dr. Nazatu mungkin boleh kupas sikit. Macam dari segi penglihatan ya, kalau kata rabun dan sebagainya, orang cakap apa? Tengok pandangan hijau, rumput-rumput, pokok-pokok kan. So dia memberi satu tenaga harmoni dan tenang. So kalau kita rasa serabut je, rumah kita ada sayur-sayuran yang kita tanam, dari segi bayam Brazil yang juga viral ya, Puan J. Kan? Dia senang je, cucuk je dia memang akan membiak Jadi sebab dia adalah benda hidup dan ada nyawa di situ. Jadi kita ada tanggungjawab dengan dia. Bukan setakat kita nak semai saja, nak tengok dia membesar, tetapi kita ada komunikasi dengan tumbuh-tumbuhan ini secara tidak langsung. Sebab kita tengok daripada biji benih, dia dah jadi pokok, dia ada berbunga, dia ada pucuk. Jadi dia memberikan satu emosi yang segar ya. Dan kita katakan dari segi tenaga spiritual, minda dan penyucian ini, dia ada kaitan dengan warna purple. Macam baju saya lah. Lepas ni kena cari, kena tengok warna-warna tu. Dan kalau perasan warna-warna yang saya share ni sebenarnya dia ada pada pelangi. Dan dia ada scientific punya percaturan di sini dari segi fahaman tenaga warna dengan unsur psikologi, sains dan juga spiritual. Jadi bila kita kata kita empak diri kita ya dengan persekitaran psikologi yang melibatkan 4 dimensi kan, psikologi, emosi, sosial dan juga spiritual, maka ia adalah satu kombinasi yang cukup baik untuk kita mengharmonikan jiwa dan juga menyantuni emosi kita. So itu perkaitan dia. Bila kita ada pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan yang ada warna-warni, keluar rumah kita siram pokok, dia dah memberi satu kebahagiaan. Balik rumah pula bunga kita sedang berkembang, dia beri lagi satu kebahagiaan. Masuk rumah ada pula pokok, ada pula kucing, ada pula anak-anak. Ya Allah ya Tuhanku, nak masak pun nak masak, ambil daripada laman kita sendiri. Lagilah berbahagia. Jadi dia dah cukup komplit dalam kehidupan kita untuk mendapatkan perawatan jiwa dan emosi. Okey, terima kasih Puan Siti. Sebelum saya pergi kepada Puan Jasmine, okey, saya ada satu soalan kepada Dr. Nazatul. Seperti gambar yang dikongsikan oleh Puan Jasmine tadi, ada rumah-rumah yang penuh dengan pokok, dah kelihatan macam hutan dalam rumah kan. So boleh juga pokok-pokok tersebut memerangkap habuk. Jadi bolehkah situasi ruang seperti ini boleh menjejaskan kesihatan penghuni rumah tu? Apa pandangan Dr. Nazatul? Okey. Mengenai gambar yang Puan J tunjuk tadi menarik. Penuh dengan kehijauan lah kan dalam kawasan rumah ni. Okey.
Saya berbalik kepada apa yang Puan J kongsikan awal tadi berkenaan dengan pokoknya adakah dia memerangkap ataupun dia menepis sebenarnya kan. Ini dia sebenarnya tak adalah menapis, dia cuma dia bila habuk tu jatuh dia terperangkaplah dekat situ. Itu dia punya apa ni kita kata cara dia melekatlah kepada pokok tersebut. Okey, tapi bila kita tengok macam rumah tadi tu, okey, bila kita nampak lebih banyak pokok-pokok yang berada dalam kawasan ruangan dalaman ni, sebenarnya lagi banyak sebenarnya habuk tu boleh melekat lah sebab dia sebenarnya adalah salah satu dasar yang mana habuk-habuknya boleh jatuh terus ke atas pokok-pokok tersebut lah dan dia tidak pergi ke tempat lain lah, maksudnya melainkan ada pasang kipas yang sangat kuat kan. So dia boleh berterbangan, dia masih lagi boleh berterbangan sebenarnya. Kalau kita tak membersihkan, sebenarnya kita boleh bersihkan daun tu balik dan dia akan orang kata habuk akan jatuh balik atas dia. Tapi faktor dia sekarang ini kalau kita letak pokok banyak macam mana pun dalam rumah, kita tak bersihkan rumah, dia tak memberi Tetap sama. sama. So impak dia kepada kesihatan kita masih ada. Walaupun kita dikelilingi oleh pokok-pokok yang sangat banyak dalam kawasan ruangan. Macam tu. Yang pentingnya, saya kira vitamin yang pentingnya adalah kena rajin. Ya, betul. Kita tak Rajin boleh membersihkan. rajin tanam je. Kita kena Betul. rajin kemas, rajin buka tingkap, ada pengudaraan yang baik. Itu semua kena. Okey, Dia kena lengkap lah. maksudnya di sini tak ada kaitan antara pokok yang boleh membersihkan udara sehingga tiada habuk di atas ruang yang kita tempatkan pokok tu ya. Okey. Saya terus pergi kepada Puan Jasmine. Nanti saya akan kembali balik kepada Dr. Nazatul dan juga Puan Siti. Soalan yang kita terima daripada para penonton kita, seperti yang Puan Siti katakan tadi, perkaitan antara warna dan juga manusia, okay, memberikan satu kesan juga. Jadi bagaimana kita nak kenal pasti pokok yang sesuai ataupun pokok jenis-jenis yang berwarna sesuai untuk kita tanam dalam rumah. Contohnya macam kita tengok pokok tu berwarna, cantik, tapi kita tak pasti apakah pokok tu sesuai ataupun tidak. Ada Puan Jasmine boleh sharekan tips-tips yang kita boleh gunakan bila kita pergi ke nursery? Okey, dia secara umum pokok yang berbunga dia nakkan matahari. Kalau dia tak dapat cukup matahari, dia tak cukup tenaga nak keluarkan bunga. Tapi yang contohnya, kebetulan saya bawa ni, pokok anthurium. Anthurium. Yang ni dia tetap akan keluar walaupun matahari tak secerah kalau kita tak keluar rumah. Tapi mana-mana pokok yang kalau kita beli di nursery, kita kena ingat tukarkan environment dia ambil masa. Kadang-kadang kita beli kat nursery tempat dia cantik, kita bawa masuk rumah dia terus sedih. Sebab daripada dia dapat cahaya yang banyak, tiba-tiba kita bawa masuk rumah, letak tempat tak ada tingkap. Memang dia tak akan boleh survive macam tu. So kalau macam pokok berbunga ni, kalau kita bawa yang berwarna, cari yang jenis yang daun yang berwarna, daun yang bercorak. Macam Puan Ainur cakap pasal pokok-pokok variegated kan. Macam dalam komuniti, semalam kami berbual dalam WhatsApp group kami, yang antara yang paling menarik minat saya nak tengok orang sekarang ni cari pokok pisang variegated. Memang cantik. Daun pisang kan besar lebar, tapi bayangkan dia ada variegation. Itu memang nice. Tapi itulah, pokok-pokok ni kadang-kadang kalau kita bawa masuk rumah, dia tak cukup cahaya je, dia tak akan perform. Dia tak nak, dia nak cahaya juga. Sebab tu memang kita kena tengok rumah kita macam mana. Kalau rumah tu dapat direct matahari pagi masuk dalam rumah, yang tu mungkin kita boleh consider pokok-pokok yang berbunga. Kalau dia tak dapat, dia dapat CP-CP, dia rumah tu jadi orang cakap bright indirect light. Maknanya dia tak ada matahari secara terus tapi ruang tu terang. Tapi tu pun kadang-kadang tak cukup untuk tengah pokok yang berbunga. So kalau kita nak bawakan variasi hijau, boleh. Kita pilih pokok-pokok yang daun dia ada banyak variasi warna. Macam Calathea pun kadang-kadang ada pink-pink dia kat situ kan. Macam saya tunjukkan Syngonium yang pink tu, pun ada inject warna yang selain hijau sikit.
Tapi tu tengok rumah kita macam mana. Okay, macam mana pula dengan pokok-pokok yang jenis variegated? Macam potos tadi ada satu yang Yes. warna hijau dan putih. So macam mana keperluan cahaya untuk pokok-pokok yang jenis macam tu, Puan? Dia ada 8 jenis potos yang kita boleh bawa balik. Kita bela sebagai bela kita punya pokok belaan. Saya panggil pokok. Tapi ada setengah-setengah pokok variegated ni pun dia still nak dekat matahari. Macam contohnya antara yang ramai orang beli sekarang Brazil potos. Dia punya daun tu warna hijau dia macam bendera Brazil. So dia ada perbezaan hijau yang gelap sikit dengan hijau yang terang sikit tau. Memang cantik. Tapi sebab saya bawa masuk rumah, dia tak cukup cahaya, dia revert balik jadi hijau gelap. Itu antara tanda-tanda pokok variegated tu dia nakkan matahari. So bila kita balik, kat nursery nampak dia terang, warna dia berbeza. Tapi bila kita bawa balik tengok-tengok, kenapa dia gelap? Maknanya dia tak cukup, dia nakkan matahari lagi. So saya bawa ke porch, letak kat porch, masih lagi terlindung tapi lagi banyak matahari dia dapat, dia pergi balik warna asal hijau dia. Maksudnya dekat sini dia ada satu interaksi antara tumbuhan dan juga manusia. Tumbuhan ni dia tak ada suara untuk bercakap, dia perlukan lebih cahaya ataupun tidak, perlukan baja ataupun tidak. Jadi kita sebagai pemilik tanaman tu perlu berinteraksi, kena faham apa yang cuba disampaikan oleh pokok tu. Betul Puan J? Betul. Okey. Okey, soalan kepada Dr. Nazatul. Jika rumah berdekatan dengan jalan yang sibuk, bilakah waktu yang sesuai untuk kita buka tingkap bagi pelancaran aliran udara? Okey, bila bercakap tentang kedudukan kawasan rumah yang berdekatan dengan jalan raya ataupun berdekatan dengan sumber-sumber yang boleh memberikan bahan pencemar udara ni lah. Okey, bila waktu dia adalah bila kita cakap tentang jalan raya, biasanya waktu sibuk adalah waktu puncak. Betul ya? Waktu puncak maksudnya waktu orang pergi bekerja, hantar anak pergi sekolah, and then waktu tengah hari, tengah hari orang balik makan tengah hari, dan juga balik petang, jam kan. Biasanya time tu sepatutnya tak boleh buka lah lagi. Sebabnya waktu tu biasanya pencemar udara ada banyak. Dia punya kepekatan dia tinggi lah daripada nitrogen dioxide, daripada VOC . So time tu tidak digalakkan lah untuk buka, sebabnya nanti pencemar daripada luar masuk pula dekat dalam kawasan perumahan, kawasan rumah lah. Okey, dan ditambah pula dengan pencemar yang terhasil sendiri daripada dalam rumah tu sendiri. So dia tak adalah kita kata pengaliran udara yang bagus lah dekat situ. So yang lagi baik adalah waktu yang kita tahu sumber penghasil pencemar udara ni berkurang waktu tu maksudnya bukan waktu puncak lah. Dan waktu malam juga boleh buka. Macam tu. So kita perlu pilih masa yang sesuai untuk kita kita kena perhatikan juga persekitaran kita. Sumber-sumber yang menghasilkan bahan cemar ni tinggi waktu bila. Sebab kita boleh nampak dia punya sumber-sumber daripada trafik lah. Paling pentingnya kan kalau dekat dengan jalan raya kan. Okey, soalan yang seterusnya, saya kembali balik kepada Puan Jasmine. Ni ramai ni orang tanya dengan Puan Jasmine ni. Adakah teknik penjagaan pokok indoor sama dengan pokok outdoor? Jadi penjagaan Sebelum tu saya nak patah balik kepada soalan yang ada yang tanya pasal kalau pokok lagi banyak bukan ke tangkap lagi banyak habuk. Ini satu saya lupa nak beritahu. Sebab bila kita dekat luar rumah, secara mula jadinya kita ada hujan. Hujan dia akan bersihkan segala pokok-pokok, segala habuk yang melekat pada daun pokok. Sebab juga kajian yang menunjukkan bila pokok terlampau banyak habuk, dia akan ganggu fotosintesis punya proses. Sebab stomata tersumbat. Jadi orang yang ada pokok dalam rumah memang sangat disarankan untuk sama ada lap daun, bersihkan habuk, atau kalau dah banyak sangat pokok kan, bawa dia ramai-ramai pergi shower, pergi bilik air, simbah dia. At the same time kita panggil tu deep watering. Maknanya akan sekali-sekali kita akan bagi dia tanah tu betul-betul basah macam kalau hujan dekat luar rumah. Tapi kena tunggulah lepas dah tunggu air tu menitik, dah kering sikit, baru kita letak balik kat tempat asal. Ni saya tambahan sebab saya teringat memang pernah ada orang cakap tanya kat saya juga.
macam mana habuk dekat pokok tu kan. So kita kena tolong jadi hujan untuk pokok dalam rumah. So jadi macam teknik penjagaan tu pula, salah satu kesilapan yang paling besar orang yang bawa pokok dalam rumah ialah terlebih siram pokok dia. Kalau dekat luar kita ada hangat matahari, angin yang kuat, tanah cepat kering. Kalau dalam rumah, tak sama, macam saya cakap tadi, tak sama. Ada rumah-rumah kan. So jangan siram hari-hari. Ada kawan saya dia siram tiap-tiap hari sehari 3 kali. Lepas tu lepas ni bagi gambar, kenapa daun aku hijau? Kenapa daun aku kuning? Kata lah, ini dah banyak sangat air ni. Dalam rumah, satu lagi, kalau jenis geli pegang tanah, jangan bawa masuk pokok. Sebab bila kita ada pokok dalam rumah, kita kena rasa tanah tu. Untuk tengok, dia ni perlukan air ke tidak. Sebab kadang-kadang kita tengok sahaja, tak semestinya nampak dia, tak semestinya dia basah atau tak semestinya dia kering. Kita mesti rasa tanah tu. So kalau macam tips yang selalu kami bagi ialah lepas 2-3 hari siram, rasa tanah dalam pasu tu. Kalau kita masukkan jari lebih kurang dalam satu ruas jari tu, rasa kering, tambah air. Tapi tak yang jangan bagi banyak-banyak. Bagi satu cawan pun dah cukup dah sebenarnya. Sebab bergantung pada lokasi kita, kalau kipas, dekat dengan kipas, tanah dah cepat kering. Kena siram, kerap sikit. Kalau ada jauh sikit, mungkin tak perlu. Kalau dalam aircon, mungkin tak perlu kerap sangat. Itu antara pasal isu air lah. Kalau macam pembajaan pun, macam saya sendiri, saya lagi suka tengok pokok tu membesar secara semula jadi. Cuma ada setengah orang, dia mungkin nak efek bushy tu cepat. Dia boleh bagi baja lah, ikut baja apa yang dia nak, tapi yang pastikan baja tu baja organik. Sebab kita bawa dalam rumah. Takut nanti kalau kita ada pets, terkesan pada kita punya pets pula kalau kita pakai yang chemical punya. Macam tu je sebenarnya, dia simple. Cuma itulah, air tu memang kena jaga. Dia biar terkurang air, jangan terlebih air. Okey, jangan terlebih air, jangan terkurang air. Maksudnya terkurang tak apa lagi. Terkurang Jangan tak apa. terlebih. Okey. Jangan terlebih. Okey. Jadi benda tu kita kena cubalah, kan? Maksudnya mata tak boleh pandang saja, dia tetap kena rasa. Macam tu Okey. Okey, ini soalan kepada Puan CTF kita. Adakah pemilihan pokok dan warna pokok itu ada hubungan ataupun mempengaruhi dengan personality diri seseorang? Ini mesti dia nak kaitkan juga macam mana hubungan antara warna pokok dengan personality tu. Macam tadi baju kan, warna baju mempengaruhi kita. So macam mana pula warna pokok mempengaruhi personality? Silakan Puan. Alright, terima kasih pada yang bertanya. Menarik pula soalan dia kan. Kait dengan pokok pula bukan sahaja pakaian kan. Okey, kalau ikutkan dia ia dan juga tidak maknanya kalau personality dan dia memang sukakan sesuatu yang ceria, yang meriah dan yang boleh memanggil-manggil kita ke laman contoh. Jadi sudah semestinya warna pokok-pokok yang dipilih juga adalah warna yang terang kalau yang memang hanya jenis seorang yang memang simple tapi dia perlukan ketenangan, dia sukakan warna hijau, maka pokok-pokoknya pasti dia akan pilih yang hijau sahajalah. Jadi kalau kita kata nak kaitkan seorang ni bila warna pokok-pokok di laman dia sangat meriah, kita kata oh dia ni meriah. Ada juga betulnya sebab setiap kali dia siram, orang akan datang tegur, orang akan datang minta anak benih lah kan. Macam saya, cerita saya sikit lah. Ada aunty ni selalu dia tercegat depan rumah saya. Bila setiap kali bunga ros saya mengembang tu, dia akan datang. Dia akan nak minta saya potongkan sikit. Batang pokok ros tu dia nak tanam. Saya kata, tak apa, datang semula saya akan tolong semaikan untuk dia. Means dia ada tarikan di situ lah disebabkan warna. Tapi kalau kita nak kaitkan 100%, personality seseorang itu mempengaruhi pemilihan warna pada pokok-pokok bunga dia,
tidak semestinya lah. Ya, sebab kita kadang-kadang kalau nak ikutkan trend tadi kan, tak minat. Ada yang asalnya tak minat pegang apa, tanah pun geli. Kan. Masa beli tu cantik kan, betul kan Puan J? Kan Dr. Nazatul kan, belinya mengembang aja bunga. Tapi dia takutnya macam tu je. Jadi dia tak semai, dia tak bagi baja, dia tak siram kan. Jadi benda tu sebenarnya tidak ada passion, minat tu tidak ada. Jadi yang jadi mangsanya adalah pokok itu daripada segar jadi tak segar ataupun boleh mati terus. Dan selebihnya juga pada emosi tuan dia. Dia akan daripada nakkan ketenangan, nakkan terapi, bila dia tengok pokok dia tak menjadi, dia jadi keras, kecewa. Dia jadi geram pula tengok rumah jiran tetangga dia segar bugar pokok-pokok dia kan. Jadi Terganggu emosi dia. dia bergantung ke sejauh mana dia boleh kawal dan dia tanamkan minat itu perlahan-lahan. Sebab tu saya nak bagi tips juga walaupun Puan J bagi tips. Tips dia, kalau kita yang tak berapa nak rajin untuk involve dalam pokok-pokok ni, kita mulakan dengan yang tak manja, pokok-pokok yang tidak manja. Tahan lasak. Yang lasak kan. Jadi kalau kita ambil pokok yang memang dah lah mahal, kita beli dia. Kan, hydrangea sangat mahal pokok dia. Kita beli masa bunganya mengembang macam tu. Tapi bila duduk dengan kita, air terlebih kan. Dia punya medium tanah dia terlalu basah. Jadi dia tak boleh nak berkembang. Jadi kita sakit hati dengan pokok tu. Kan sebab kita pilih pokok yang salah lah. Kita pilih pokok yang biasa-biasa dulu biar jiwa kita serasi dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tanam-tanam pokok dan kemudian boleh tambah-tambah koleksi. Okey. Terima kasih, tu menjiwai sungguh tu Puan Siti ni. Okey, ini ada satu soalan daripada Angah Iji. Okey, soalannya, adakah benar jika pada waktu malam pokok hiasan hendaklah diletak di luar rumah kerana dikatakan pokok akan menyedut gas oksigen yang diperlukan oleh manusia pada waktu malam? Adakah ini sahih? Jadi Puan Jasmine ataupun Dr. Nazatul yang boleh menjawab soalan ni? Dr. Nazatul dulu lah. Dulu. Dia berkaitan dengan pokok bukan. Dah lama ni saya tak pernah sure, tapi saya ada terbaca lah tentang isu pokok menyedot oksigen waktu malam. Kalau daripada pembacaan saya itu ia adalah berdasarkan kita panggil proses respiratory. Ya, bukan saya Puan J kalau saya salah sebab saya hanya membaca saja. Tak ada apa orang kata, tak ada, bukanlah kepakaran saya dalam bidang pokok ni. So pokok juga ada melakukan proses respiratory pada waktu malam yang mana dia akan mengambil balik oksigen tu So dia proses tu berlaku pada waktu malam dan pada waktu siang fotosintesis berlaku bila adanya matahari. So waktu tu dia merembeskan oksigen lah. So yang secara spesifik boleh Puan J terangkan lah kot. Rasanya masa 2-3 minggu lepas kot saya ada buat posting juga pasal hal ni. Dan ada dapat soalan lah. Memang betul macam Dr. Nazatul cakap tadi, dia semua kehidupan menjalani proses respiratory di mana dia ambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tapi dari segi kita yang ada pokok induk dalam rumah, tak ada isu berebut oksigen. Melainkan kita duduk dalam bilik yang langsung tak ada tingkap, tak ada pintu, kita dengan pokok je. Itu pun kalau pokok separuh dalam bilik tu, itu mungkin akan ada isu. Tapi tak ada orang buat kajian macam tu sebab membahayakan nyawa kan. Jadi kita kena anggap kita punya rumah tu one big room. Sebab kata kita ambil konteks kalau di luar rumah lah, dalam hutan. Berapa ketul je lah binatang dalam hutan bandingkan pokok-pokok yang ada dalam hutan. Tapi tak ada isu yang mana binatang berebut oksigen dengan tanaman. So itu cakap kalau macam Dr. Nazatul ada mention awal-awal lagi, antara benda yang mempengaruhi kualiti udara ialah ventilation. Macam mana kita kena ada juga interaksi udara dalam dan luar rumah. Jadi kalau kita duduk dalam rumah, memang tak akan langsung ada isu sama ada kita berebut oksigen dengan pokok ataupun tidak.
Macam kawan saya, gambar yang saya tunjuk sebelum ni, kawan tu, pokok Monstera Giant yang besar-besar tu. Penuh dalam bilik dia. Tapi memang tak ada. Tu tak tengok atas katil dia ada banyak spider plant. Tu saya tak tunjuk gambar tu. So, atas kepala dia ada banyak spider plant berderet-deret. Dekat kaki Monstera ada 4-5 batang. So memang tak ada sebenarnya. Cuma memang faktanya ialah memang pokok menggunakan oksigen pada waktu malam. Tapi isu berebut ataupun bahaya kepada kita memang tak ada. Okey, sehingga sekarang ni dah pukul, kita dah lebih sesi kita dalam 1 jam lebih. Okey, saya boleh raikan satu lagi soalan dan saya tujukan soalan ni kembali kepada Puan J sebab ramai juga yang tanya soalan ni. Okey, soalan yang terakhir, lampu dalam rumah boleh ke dikira sebagai sumber cahaya kepada tanaman kita? Boleh kalau dia punya intensity cukup. Sebab kalau dalam rumah kita banyak pakai lampu Kalimantan yang macam yang sekarang saya punya office ni, ni tak cukup kuat. Macam sebab memang bilik saya bilik kiranya bawah, bukan ada ground lah, tapi bawah sekali. Memang sumber cahaya memang hanya lampu. So kalau macam saya nak bawa pokok, saya kena beli lampu LED yang memang khas untuk dia je. Supaya dia boleh gunakan untuk buat makanan dia sendiri. So macam satu lagi kajian PhD saya di Australia, kami ada kajian saya melibatkan penggunaan pokok kat dinding, kalau kita panggil green walls. Green wall tu dalam kawasan fakulti tu dah 4 tahun. 100% bergantung kepada lampu LED. Selamat semua. Semua cukup. Itulah, tapi lampu tu kami kena tukar kepada intensiti yang lebih tinggi. Macam saya tak boleh nak bagi nasihat tentang berapa watt jumlah dia sebab saya bukan kepakaran dekat situ. Tapi kalau macam pergi nursery mungkin dia orang boleh cadangkan. Sebab memang kalau nursery pun dia orang ada gunakan lampu-lampu tertentu untuk galakkan berbunga, galakkan berbuah, galakkan berbuah. Memang ada intensiti yang diperlukan untuk pokok-pokok ni. Jawapan dia boleh, tapi kena pakai yang intensiti berbeza. So ada perbezaan antara keperluan tertentu. Okey, saya perlu juga raikan satu soalan yang terakhir sebab katanya kalau saya tak sampaikan soalan ni pada panel tak boleh tidur orang yang bertanya soalan ni. Saya kena juga bacakan soalan ni. Juga kepada Puan Jasmine, okey, saya harap ini yang terakhir lah daripada para penonton kita. Okey, apa pandangan panel berkaitan teknik siraman secara dripper untuk indoor plant? Tak ada masalah, boleh. Tapi kita kena tengok pokok tu keperluan air dia macam mana. Sebab macam kalau macam contoh yang saya bagi lagi sekali, projek green wall yang kami ada. Macam kontraktor yang install green wall dalam kami punya kawasan sekolah tu, dia buat di dinding bangunan outdoor. Dia pakai dripper punya sistem juga, tapi kita tengok sistem penanaman green wall tu jugalah sebenarnya. Kalau jenis yang pakai felt punya material, air tu berlebihan akan terus jatuh ke bawah. Tapi kalau macam kita pasu di rumah, kekerapan dan intensiti bergantung kepada pokok-pokok yang kita gunakan di dalam rumah. So betul-betul kita kena faham pokok tu dia nak air banyak ke dia nak air. Memang boleh, apa-apa sistem sahaja pun memang boleh digunakan. Cuma kita kena faham keperluan tanaman itu sendiri. Kalau boleh saya nak tambah sikit boleh tak Ainul? Ya, silakan. Sebab dalam masa tempoh viral ni orang asyik duk cakap pasal pokok-pokok viral. Lepas tu ada yang mengeluarkan tentang bahayanya tanah bawa masuk rumah sebab ada mikroorganism dalam tanah. Okay. Mana-mana tanah ada mikroorganism dan adalah keperluan tanaman untuk lebih sihat kena ada mikroorganism dalam tanah. Ini satu kajian NASA yang mungkin tak pendapatan kajian NASA yang mungkin tak famous. Sebenar-benarnya bahagian tanaman yang menapis udara yang paling kuat menapis udara ialah akar. Sphere dia. Sebenarnya itu bahagian yang paling banyak buat kerja dalam memastikan udara kita lebih bersih. NASA dapat benda ni pun sebab dia cuba buat kajian, dia buang semua daun, hanya tinggal akar dia
calculate balik tengok memang perbezaannya sikit je. Maknanya bahagian akar pokok tu sebenarnya yang paling banyak buat kerja dalam membersihkan kita punya persekitaran. So bila viral pasal bahaya masuk tanah dalam rumah tu, benda tu pun jadi kerisauan pada saya jugalah sebab kita kena jelaskan memang benda tu ada buruk dan ada baik dia. Tapi untuk dikatakan tanah tak boleh masuk rumah, bahaya. Tu kita kena patah balik kepada macam mana cara kita menjaga tanaman kita, macam mana kita maintain dia dan macam mana kita punya kefahaman terhadap tanaman tu sendiri. Okey, yang penting menanam dengan ilmu Betul. dan pastikan pokok kita happy. Betul? Okey. So, happy penting Puan Siti, barulah kita mood kita dan emosi kita terjaga, betul Okey, sesi kita telah sampai pun ke penghujungnya dan saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua panel kita pada hari ini, Dr. Nazatul Syadia, Puan Siti Fatimah ataupun Puan Siti F dan juga Puan Aini Jasmine atas perkongsian yang cukup bermakna, cukup berinformasi yang boleh kita sampaikan kepada semua orang supaya mereka dapat maklumat yang betul dan juga boleh mengamalkan apa yang dicadangkan oleh para panel kita pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan UCTC UPM, pengarah UCTC Profesor Mansur Abu Talib, Timbalan Pengarah UCTC UPM Profesor Madya Dr. Nizam Osman dan juga seluruh warga kerja Extend edisi 7.0 pada hari ini serta persiapan mini studio kami di belakang ni dengan pokoknya, dengan setting, dengan warna hijau yang memberikan suasana yang segar, buat kata Puan Siti tadi. Okey, pastikan anda terus share Facebook Live kami ini dan mudah-mudahan semua maklumat akan terus disebarkan kepada penonton kita di luar sana. Tapi sebelum saya akhiri bicara pengembangan 7.0 hari ini, suka saya kongsikan lanjutan daripada program Extend 7.0 pada hari ini. UCTC akan menganjurkan siri kedua tips UCTC 45 minit dengan tajuk Fenomena Pokok Viral, Pengurusan Pokok Hiasan, fokus kepada Sansevieria species. Dan topik perbincangan kita dalam tips UCTC 45 minit ini adalah tumpuan kepada pemalsuan semula, penggunaan media, pembajaan dan juga pembiakan tanaman. Tips UCTC 45 minit ini akan diadakan pada 3 Julai akan datang pada hari Jumaat jam 11 pagi di saluran Facebook Live UCTC UPM dan Facebook Live UPM. Okay, jangan lupa menonton kita punya tips UCTC 45 minit. So apa yang kita sharekan pada hari ini akan dikongsikan pada siri yang akan datang. Sekian untuk sesi kita pada hari ini. Saya akhiri program Bicara Pengembangan edisi 7.0 dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.